Menarik pagi ini, Majlis Peguam failkan semakan kehakiman mencabar keputusan DNAA Ahmad Zahid. Muhammad Hassan ingatkan UMNO agar pertahankan benteng penting untuk Malaysia. Saifuddin sifatkan kemenangan PAS tidak membawa sebarang perubahan dalam kerajaan. Ahmad Maslan tegaskan lebih baik UMNO kekal dalam kerajaan berbanding memilih menjadi pembangkang. Saifuddin nyatakan pihak berkuasa punyai sebab untuk curiga jika seseorang warga negara tidak memahami bahasa kebangsaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi pagi Selasa, 5 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Majlis Peguam telah memfailkan semakan kehakiman bagi mencabar tindakan Peguam Negara yang memohon agar Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan daripada 47 pertuduhan September lalu. Menurut Presiden Majlis Peguam Karen Chia Yee Lin, sesalinan permohonan semakan itu kenyataan dan afidavit sokongan yang tidak dimeterai telah diserahkan ke Jabatan Peguam Negara semalam. Pada 4 September lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Sequeira yang kini Hakim Mahkamah Rayuan melepas tanpa membebaskan Ahmad Zahid daripada 8 pertuduhan rasuah, 12 dakwaan pecah amanah dan 27 tuduhan penggubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Selepas pihak pendakwaan memaklumkan Peguam Negara ingin memberhentikan semua prosiding terhadap Ahmad Zahid. Pada ketika itu, Peguam Negara melalui Timbalan Pendakwa Raya, Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar menyatakan siasatan lanjut perlu dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah berdasarkan representasi yang dihantar Ahmad Zahid pada Disember 2022, iaitu 3 tahun selepas kes bermula. Dalam kenyataan media petang semalam, Karen menyatakan tindakan memfailkan semakan kehakiman itu dibuat selepas mengambil kira fakta dan keadaan kes Ahmad Zahid dan dibuat tanpa dipengaruhi rasa takut atau berat sebelah. Kata Karen, kes Ahmad Zahid mempunyai kepentingan awam dan negara kerana ia melibatkan dakwaan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram terhadap seseorang individu yang mempunyai jawatan tinggi dalam kerajaan pada waktu beliau didakwa di mahkamah. Menurut permohonan semakan kehakiman yang difailkan, Majlis Peguam antara lainnya memohon satu perintah Setiausaha bagi membatalkan keputusan Peguam Negara yang dibuat pada 4 September lalu yang memohon Ahmad Zahid dilepas tanpa dibebaskan. Susulan kekalahan UMNO dalam pilihan raya kecil Kemaman 2 Disember lalu, pemimpin nombor 2 parti itu, Muhammad Hassan, telah mengingatkan parti agar kekal di landasan politik sederhana dan mempertahankan benteng penting untuk Malaysia yang mempunyai kepelbagaian kaum dan agama. Muhammad yang lebih dikenali sebagai Mat Hassan mengakui cabaran getir dihadapi UMNO dalam menangkis naratif kaum dan agama yang dibawa Perikatan Nasional. Timbalan Presiden UMNO itu berkata, bukan mudah untuk menghadirkan pilihan jalan politik sederhana tetapi ideologi pelampau kanan, retorik perkauman dan agama, semua itu sangat mudah untuk dimanfaatkan bagi meraih populariti. Muhammad turut menyeru UMNO mengambil tindakan segera bagi memenangi hati dan pemikiran anak muda Melayu. Menurutnya, keputusan pilihan raya itu memberi isyarat jelas bahawa UMNO masih gagal meresapi generasi muda Melayu dan semakin dijauhi sehinggakan penolakan golongan tersebut terhadap UMNO dilihat semakin konsisten. Jelas Muhammad menerusi Facebook beliau, masih ada potensi untuk memenangi hati generasi muda tetapi pendekatan dan kaedahnya harus sesuai cita rasa, aspirasi dan keperluan hidup mereka. Muhammad mengakui bahawa UMNO yang dahulunya berperanan sebagai tonggak utama bagi kubu BN yang kukuh mempunyai jalan yang panjang untuk meraih semula sokongan pengundi Melayu. Walaupun mengakui ia satu tugas yang sukar, Muhammad tetap optimis dan percaya bahawa untuk mendapatkan semula kepercayaan Melayu bukanlah sesuatu yang mustahil.
Kemenangan besar PAS pada PRK Kemaman Sabtu lalu tidak membawa sebarang perubahan kepada kedudukan kerajaan dalam parlimen ketika ini, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau yang juga Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat berkata, kerusi tersebut sememangnya disandang oleh Wakil Perikatan Nasional sebelum kemenangannya dibatalkan dan seterusnya kembali dimenangi oleh Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mohtar. Beliau berkata kemenangan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai gambaran sebenar persepsi rakyat terhadap kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini. Menurut Saifuddin, kemenangan PAS itu tidak memberi sebarang tambah nilai kepada parti itu kerana tidak memberi tambahan kerusi kepada pembangkang dan ianya juga tidak menunjukkan apa-apa isyarat penolakan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Beliau mengucapkan tahniah kepada PAS dan mengatakan tiada sebarang isu berbangkit melainkan pertukaran wakil rakyat kerana penduduk Kemaman memenangkan semula Perikatan Nasional. Saifuddin berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan sambutan setahun KDN Madani dan Perhimpunan Bulanan KDN di Putrajaya pada Isnin. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslam negaskan adalah lebih elok UMNO kekal dalam kerajaan ketika ini berbanding memilih laluan menjadi pembangkang. Menurutnya, jika UMNO dan Barisan Nasional menarik sokongan terhadap pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim sekalipun, kerajaan perpaduan tidak akan tergugat dan mereka akan menjadi pembangkang. Jelasnya 147 ahli parlimen blok kerajaan, jika ditolak 30 ahli parlimen BN, masih ada 117 dan dicampur 5 ahli parlimen Perikatan Nasional yang menyokong kerajaan menjadikan jumlah 122 orang. Ahmad Maslam berkata dengan itu kerajaan masih tetap ada majoriti, maka untuk apa menjadi pembangkang sekiranya sudah elok berada dalam kerajaan. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan pengerusi PN Tan Sri Mahyadin Yassin yang menggesa supaya UMNO menilai semula kerjasama mereka dengan Pakatan Harapan. Nada angkuh Muhyiddin itu selepas BN kalah dengan majoriti 37,220 undi yang diterima UMNO ketika pilihan raya kecil Parlimen Kemaman Sabtu lalu. Mengulas lanjut, Ahmad yang juga Timbalan Menteri Kewangan berkata, masih berbaki kira-kira 4 tahun sebelum tibanya pilihan raya umum ke-16 untuk UMNO memperbaiki kelemahan yang ada. Katanya beliau yakin UMNO BN akan kekal dalam kerajaan perpaduan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mempertahankan Jabatan Imigresen berhubung insiden tular melibatkan pegawai jabatan itu di Johor yang didakwa mempersoalkan seorang wanita tidak fasih bahasa Melayu ketika ingin memperbaharui pasport di UTC Johor. Ini selepas wanita berkenaan baru-baru ini berkongsi di media sosial pengalamannya memperbaharui pasport pada bulan lepas. Bercakap pada sidang media, Saifuddin berkata pihak berkuasa mempunyai sebab untuk curiga sekiranya seseorang warga negara itu tidak memahami bahasa kebangsaan. Kata Saifuddin, kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan telah ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan Negara. Tambahnya lagi, ia menunjukkan betapa pentingnya bahasa itu kepada negara dan keperluan untuk setiap rakyat memahaminya. Saifuddin berkata dengan adanya syakwasangka sedemikian telah membantu pihak berkuasa untuk menggagalkan banyak kes penipuan yang melibatkan dokumen perjalanan. Dalam beberapa kes, pegawai telah menangkap ibu bapa yang mendaftarkan anak orang lain sebagai anak mereka. Baru-baru ini, seorang wanita berkongsi di Facebook mengenai pengalamannya berurusan dengan Jabatan Imigresen di Johor dan hantaran tersebut berkaitan seorang pegawai imigresen telah mengherdik anak wanita itu kerana menjawab soalan dalam bahasa Inggeris. Difahamkan wanita itu dan anak perempuannya kemudian menjelaskan bahawa mereka telah menetap di Singapura sejak kecil dan mendapat pendidikan di republik itu. Justru penguasaan bahasa Malaysia mereka lemah. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amirah Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.